Jack. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini lain sikit lah. Kita pagi bersama dengan kucing peliharaan. Ini bersama saya ni Jack. Bayangkan umur baru 2 tahun, beratnya 7 kilogram. Ini Tuan. Tuan dia sama besarlah dengan kucingnya. Okey, hari ini Faria akan bawakan sedikit perkembangan dan juga mungkin aktiviti yang boleh kalian lakukan bersama dengan anak-anak di hujung minggu, terutamanya hari Ahad ini. Boleh datang ke Plaza Shah Alam Selangor. Apa yang ada kat sini? Hari ini paling uniknya, anda boleh membawa anak-anak juga keluarga ke sini untuk melihat kucing-kucing yang sangat comel, kucing-kucing peliharaan. Kita tunjuk sikitlah. Okey. Kita terpaksa tutup sebab Jack tengok yang betina. Dia dah tak boleh dah kontrol sebagainya. Okey. Dan selepas ini, kita akan bawakan apakah lagi aktiviti. Bukan sahaja dapat melihat pameran unik tentang haiwan peliharaan. Kita ada kucing kat sini. Bayangkan ada ayam, ada burung, ada arnab, ada ikan. Tetapi kepada kalian yang ingin mungkin menjadikan anak angkat kucing-kucing yang terbiar, juga ada di sini. Jadi jangan lupa nanti bersama kami sekali lagi untuk kita bawakan dari Plaza Shah Alam Selangor. Sebelum tu kita nak bersama rakan tugas di Sri Pentas. Jack, tengok girlfriend ke? Wow. Kenapa saya start bersiaran buat bunyi kucing? Ada terkejut. Tiba-tiba je aura daripada Faria tadi dijelmakan ke Daya Bakar di studio pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Pula kan 8 Januari 2023 dah. Ya, dah tukar tahun tau. Betul. Masih lagi nak biasakanlah, dan itu yang kita nak kongsikan di Malaysia hari ini, hari Ahad ni, bersempena dengan macam mana kita nak santuni kucing-kucing jalanan ni. Ya, betul. Adakah anda di rumah pencinta kucing? Ya. Hari ini memang saya rasa episod yang mungkin membuatkan anda rasa macam sayangnya kucing tu comelnya. Ya, macam awak cakap tadi, kucing jalanan. Saya percaya ramai di luar sana juga sebenarnya dia nampak kucing tu comel, tak ada tempat nak pergi, bawa balik rumah dan jaga. Ada pada kucing tak? Saya ada. Saya antara yang akan konsisten untuk ada kucing lah sebagai peneman di rumah. Sebab itu mungkin antara tanggungjawab kita juga. Kita nak santuni dan juga buat kawan kepada anak lah. Dan tadi Fariha kongsikan di Miza Cat House di dalam kan. Itu ada beberapa jenis premium lah. Tapi di studio pada pagi ini memang kami bawakan antara kucing-kucing jalanan yang dipelihara daripada mungkin dibuang, yang tidak diinginkan kan. Ada kecederaan, dijaga dengan baik dan sehinggalah mereka ni pulih untuk dipelihara oleh orang lain pula. Ya, betul. Dan bercerita tentang kucing, pencinta kucing selalunya dikenali dengan sifat penyayang. Sebab tu orang selalu kata nak cari bakal suami atau bakal isteri, cuba cari satu poin. Dia sayang kucing tak? Sebab kalau kita sayang, kita kasih kepada binatang, maksudnya insya-Allah juga kita boleh menjadi seseorang yang hebat dalam rumah tangga. Begitu. Betul. Sampai sekarang ni satu tahap kan kita nak keluar ni, kita kena bersihkan diri daripada bulu-bulu kucing tau. Supaya yalah bila keluar je cakap, rumah ada kucing. Kenapa kita macam mana kau tahu kan? Tu kat baju ada sikit-sikit bulu. Betul, kan. melekat kat tudung dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami memang sangat berbesar hati jika anda menonton kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Kongsikan dengan kami kat situ. Mungkin berapa banyak kucing yang anda pelihara ataupun kisah anda dan kucing. Kan, Hanif, sebab apa? Kalau tengok di Instagram, salah satu saya punya kegemaran adalah untuk menonton video-video comel kucing. Kan. Macam terapi tau. Dan dia tak dibuat-buat. Dia memang natural sebegitu. Dan ini antara kucing-kucing yang kami bawakan di studio pada pagi ini yang sedang dipertontonkan kepada anda semua. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut sebenarnya. Tapi sebelum tu Dayah, kita nak kongsikan terlebih dahulu tentang keadaan cuaca pada ketika ini, pada hari ini. Hari ini hari Ahad. Cuaca okey di kebanyakan bandar-bandar utama di seluruh negara, tetapi ini adalah sedikit amaran hujan berterusan. Kategori kuning, waspada Daya. Ya, kalau kita lihat di sini di Sabah, Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud disandarkan. Ini kiranya amaran hujan berterusan, jadi minta semua berwaspada kalau nak keluar, nak buat apa-apa perancangan ya. Ini sedikit sahaja. Dan untuk seseorang yang memang peminat bola dan pengulas bola sepak kita. Ya, Malaysia berjaya mendapat kemenangan tipis untuk dibawa ke Bangkok, Thailand pada Selasa ini. Kemenangan daripada birthday boy jaringan Faisal Halim pada minit ke-11 malam sudah cukup untuk bawa kelebihan pada perlawanan yang penuh kontroversi juga boleh saya katakan. Satu gol tak dikira
penalti tak dapat kan. Itu sebenarnya menjadi tanda tanya dan juga tular di media sosial. Tapi Hanif, nanti jumpa saya kat Thailand lah. Kenapa? Mungkin saya akan pergi. Awak pergi untuk tengok bola? Bola dan shopping. mungkin dalam perancangan saja. Wow, hebat. Ini boleh membawa kepada ekor harimau sejati jugalah. Ya kan? Okey Hanif. Tadi kan kita berbincang tentang kucing. Dan itu adalah topik utama kami hari ini. Dan sebenarnya bercakap tentang kucing, ada pelbagai jenis baka satu dunia. Betul? Tapi kan ada kucing yang mungkin kehebatan dia dalam sesuatu perkara. Contoh kucing paling comel, kucing paling garang. Setiap baka ni lain lah PNL-nya. Betul. Lain perangainya. Kalau Daya tahu baka apa? Alamak, saya tahu British Shorthair. Dahsyat, premium. Satu itu saya tahu Tabby. Premium. Boleh lah tu ya. Lagi apa? Flat face. Flat punya. Lepas tu hidung penyek semua tu lah. Flat face lah tu. Okey, kalau saya tahu baka kucing jalanan je. Senang. Oh, iya ke? Ini domestik lah kiranya. Domestik, tempatan yang kalau kita tengok memang semua, ini kucing lah. Bagi saya kucing adalah kucing. Selalunya lelaki macam ni. Dia label ke satu je. Ya, okey, tu kami nak kongsikan. Ini antara 5 fakta menarik berkaitan dengan kucing di seluruh dunia. Wow. Kucing antara haiwan berbulu yang dipilih sebagai peliharaan di rumah. Dengan sifatnya yang manja, kucing juga popular dipanggil anak bulus oleh peminat tempatan. Berikut adalah 5 fakta menarik mengenai si comel ini. Kucing termahal di dunia adalah kucing Ashera, iaitu daripada baka campuran kucing Asian Leopard, African Serval dan kucing domestik biasa. Harganya mampu mencecah sehingga $125,000 atau RM500,000 Malaysia. Kucing paling popular di dunia adalah jenis Ragdoll. Kucing ini merupakan salah satu baka kucing yang besar dan berat tetapi senang untuk dipelihara. Oleh kerana sifatnya yang mesra dan lemah lembut, Ragdoll menjadi pilihan ideal untuk keluarga yang mempunyai anak kecil. Kucing baka Sphinx adalah satu-satunya kucing yang tiada bulu. Berasal dari Kanada, walaupun memiliki wajah yang bengis, kucing baka ini sebenarnya haiwan yang penyayang dan manja dengan manusia. Oleh kerana fizikal yang tidak berbulu, si comel ini perlu dimandikan pada setiap minggu kerana kulitnya menghasilkan minyak yang banyak dan perlu dibersihkan selalu. Oyen, nama panggilan bagi kucing jingga atau jenis ginger tabby dan popular di Malaysia kerana kenakalannya. Walaupun tidak dapat dibuktikan mengenai populariti si Oyen, tetapi ada sahaja kerenahnya dalam kalangan peminat di media sosial. Malah, kucing ini kerap dianggap seperti abang long kawasan kerana kebanyakannya adalah kucing jantan. Kucing baka Maine Coon bernama Berrywell dari Itali diiktiraf sebagai kucing terbesar di dunia dengan ketinggian 120 cm dari kepala sehingga ke ekor. Oh, okey. Alah sayang. Alah manja. Okey ke tu? Ini memang manja, namanya Bubu ya? Ya, ni Bubu. Nampak tak Dayang Hanif punya, apa pula namanya? Nama dia Abby. Abby ni jenis yang aktif sikit dia tak boleh Okey, itu yang kami bawakan antara kucing jalanan yang dikongsikan kerana kita nak bawakan satu perspektif bahawa menyelamatkan kucing ni bukan yang cantik-cantik je tau. Sebenarnya ada di jalanan yang terluka, yang mungkin ditinggalkan, yang semua orang tak nak dah ni. Tapi akan sentiasa ada insan berhati mulia yang baik-baik ini yang akan menjaga dan mengembalikan keadaan fizikal mereka sehinggalah cantik sebegini. Okey, dia nak pergi kat mama dia. Okey, jom kenalkan. Kenalkan siapa mamanya tu. Kita kenalkan dengan mamanya, itu Puan Siti Khadijah Muhammad Hassan, pemilik Catty Cats House. Dan mungkin anda tertanya, Catty Cats House, maksudnya kenapa kucing-kucing ni dari mana? Kita ceritakan sejarahnya dulu. Puan Siti Khadijah mungkin boleh kongsi. Bubu semua ni dari mana sebenarnya? Okey, asal dia macam Bubu ni dia memang ada tuan lah pada asal dia apa semua. And then tuan dia ada masalah kesihatan apa semua. So dia serahkan pada kami untuk dijaga. Dan kita tanya juga whether dia sedia ke tak sedia untuk saya serahkan kucing pada orang lain. Sebab Catty Cat House kita bukannya nak simpan kucing. So kalau kita dapat kucing-kucing mana-mana, tak kiralah orang bagi ke ataupun yang kita rescue ke apa ke, kita akan serahkan semula kepada parents yang baru untuk jaga. So macam Bubu ni, owner dia bagi tahu kalau boleh, dia kata mami janganlah
Dia cakap, so saya kata kalau janganlah, maknanya Mami simpanlah. Tu kalau Mami simpan, dan Mami kena jaga dengan baiklah. So that is Bubu dengan kita orang dah 2 tahun. Okey. Tapi umur dia untuk tahun ni 7 tahun. Mesti pegang Bubu. Bubu ni. Main Bubu. Biasalah kalau live ni okey. macam-macam. Okey. Saya. Okey. Sebenarnya dah berapa ekor kucing yang ada yang dah diselamatkan sepanjang penubuhan? Okey, daripada kalau ikutkan saya nak kira memang tak terkira, tapi semenjak saya mengikuti program dengan Dia buat macam baby betul. Ini kucing tau. Dengan cara ni jadi boleh bertenang tak? Okey. Bila saya follow Kelab Kucing Malaysia apa semua, join event everything semua, so far daripada selama 2 tahun ni saya dah berjaya menyerahkan, maksudnya merihumkan kucing-kucing ni lebih kurang 200 ekor. Masya Allah, amazingnya. Dan selalu kan, bila bercakap tentang kucing-kucing ni Puan, katanya adopt, don't shop. Okey, apakah istilah adopt tu sebenarnya, konsep tu Puan? Kalau macam kita shelter kan, kucing-kucing tu kita ambil kucing-kucing yang sakit sebelum ni, kita dah rawat, everything apa semua dah cantik. So dekat situ kita dah keluarkan segala kos yang kita perlukan untuk merawat semua. So bila kita minta orang untuk adopt, apa yang kita minta daripada adopter ialah memberi kita sedikit sumbangan. Untuk kita boleh gunakan sumbangan tu untuk merawat kucing-kucing yang lain yang seterusnya. Maksudnya bila kita ada rescue lain apa semua, daripada sumbangan itulah kita gunakan balik untuk sama ada vaksin dia, kasihkan dia atau merawat segala penyakit-penyakit dia. Dan saya pasti bukan 1-2 kucing yang Puan jaga. Betul. Dan tentunya kos menjaga pun bukannya murah kan. Jadi macam mana tu Puan? Okey, sebab tu kenapa kita alhamdulillah kita mengikuti event-event supaya kita boleh ada kadang-kadang kita dapat sumbangan daripada pihak penganjur, kita dapat sumbangan daripada pihak mall apa semua. So itulah yang kita gunakan untuk diorang. Dan dalam masa yang sama juga kita juga meminta orang kata apa ada je ihsan daripada mana-mana orang awam yang datang apa semua. So diorang menyumbang. So dari situ kita gunakan dan juga sebahagian daripadanya like 70% daripada kos tu adalah kos sendiri. Baik. Dan difahamkan ada event di Wang Sewak ya? Ya. Pada ketika ini. Sekarang tengah berlangsung. Kalau event sebegitu, selain daripada mungkin ada sumbangan-sumbangan apa semua, kedatangan orang ramai tu mereka boleh terus adopt kucing-kucing ni. Ya, betul. Ya. So bila diorang datang, diorang tengok, diorang berkenan apa semua, dia kata nak ambil apa semua, so kita akan offer untuk ambil dan dalam masa yang sama kita juga minta diorang untuk mengikut ada beberapa kriteria yang kita perlukan untuk orang follow. Contohnya kriteria tu apa? Betul. Kalau saya nak ambil tu macam mana? Hanif ni nampak cuba minat dia ni. Betul? Yang paling utama ialah kena ikut yang kucing-kucing ni perlu diindoorkan. Indoor Yes. Kita lepaskan. Baik. Ni house cat lah Sebab kita tak nak diorang daripada jalanan lepas tu kembali ke jalanan. Kita nak jaga dan terus kasihkan mereka lah kan. Dan kalau ikutkan tahap kesedaran, kalau Puan tengoklah rakyat Malaysia ni, saya rasa memang penyayang, suka kucing kan. Tapi tahap kesedaran mereka menyelamatkan ataupun menjaga kucing ataupun hantar ke shelter, macam mana? Apa pendapat Puan? Kalau kita tengok orang awam, banyak je yang memang suka kucing ni apa semua. Tapi untuk diorang ambil, bawa balik ke rumah, rawat tu semua kurang sebenarnya. Majoriti lebih kepada diorang nak ambil yang dah dirawat. Betul. Sebab tu kenapa diorang lebih terbuka untuk pergi ke event. Kalau ada event-event kucing, diorang lebih terbuka untuk ambil yang dah dirawat. Sebab actually memang betul lah, bila kita ambil, kita nak rawat, bukan benda yang mudah. Tak mudah. Kadang-kadang kita bawa balik 10, yang hidup tak semestinya 10. Belum tentu 10 lagi. Kadang-kadang bawa balik 10, yang hidup mungkin 2 je. Betul. Okey Puan, kalaulah kita ni, sebab Puan mungkin dah pakar dalam bidang ni kan, dalam menyelamatkan ni. Kalau kita berjumpa dengan kucing di luar tu, apa perkara pertama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu kalau nak selamatkan juga? Kalau niat tu nak selamatkan. Kita memang tentu orang tahu orang tak ada ubat, tak ada apa semua kan. Macam kadang-kadang kita tengok
ada setengah orang dia macam rasa geli nak pegang, Ya, kan betul, sakit betul. semua. Tapi ambillah satu inisiatif yang orang kata adanya tisu ke apa benda, kalau yang jenis ada yang sakit mata ke apa benda apa semua. Sebab diorang ni kadang-kadang diorang sakit mata tu sebab diorang sesema apa semua. Jadi diorang tak boleh bernafas. So just ambil tisu lap kan, bersihkan ya. Kena bagi makan. Itu saja, benda basic. Sesimpel macam itulah. Tapi ada setengah orang diorang geli nak pegang ke apa benda apa semua. So itu masalah dia lah sebenarnya. Tapi itu adalah cara basic yang kita boleh buat untuk menunjukkan kasih sayang kita pada diorang. And then bagi makan. Baik. Okay. Tak rugi pun bagi makan yang sedikit. Betul, Pahala. betul, betul. Apa pahala. Dan contohnya ada antara penonton yang melihat ni, mungkin diorang tahu di kawasan rumah tu ada banyak kucing-kucing jalanan. Boleh juga ke kalau mereka kontak Puan kiranya macam untuk menyerahkan ke kucing-kucing yang mereka jumpa? Dia sebenarnya macam ni. Kalau misal kata kita amalkan konsep shelter terima kucing serahan, dia akan menjadi satu orang tempat kata buangan apa? Pula. Baik. Yes. So orang akan anggapkan kata oh ini shelter jadi kita ada tempat untuk serahkan. Sebab apa? Shelter kat Malaysia ni tak banyak sebenarnya. And then orang kena faham konsep shelter tu sebenarnya apa. Shelter ni kalau ikut konsep yang sebetul-betulnya, dia bukanlah tempat yang untuk kita kumpul kucing banyak-banyak. Okey, baik. Sepatutnya shelter ni kita cuma ambil, kita rawat, kita jaga elok everything semua dan kita rehomkan semula. Betul. So dia baru dia ada orang kata apa? Kitarannya, in and cycle. out dia, cycle untuk masuk dan keluar tu kena ada. So kalau misal kata kita angkat, kita simpan, kita tak apa, dia akan jadi bertambah-tambah kos untuk pelihara kucing bukan murah. Betul. Jadi saya faham mungkin sekarang lebih apa orang kata lebih clear lah. konsepnya bagaimana kan pemahaman. Bukan semua benda kita nak lambatkan ke shelter ni, tapi mereka adalah antara institusi yang menjaga ya. Saya orang-orang cuba nak terpilih memujuk di gini. Khadijah. Puan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Semoga usaha baik ini akan terus diberkati dan dipermudah ya. Ya. Okey, ingat adopt, don't shop. Sayangi kucing, tidak kisahlah ada jumpa di mana saja. Ingat tadi tips 2? Apa tadi? Lapkan sedikit. Lapkan sikit apa semua, lepas tu bagilah makan. Itu yang kita boleh buat sebagai seorang individu. Yep. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan. Jadi kita ada persembahan Puan untuk kucing-kucing juga. Untuk semua. Okey, jom kita bersama dengan Amir Jahari. Aku juga manusia. Silakan. Termenung seorang diri, ku menangis di sebalik sepi. Ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa.
semula dalam MHI. Ini kita berita langsung dari Plaza Shah Alam Selangor. Time ni nak pegang mikrofon, time ni lah nak pegang anak kucing. Okey, berkenaan dengan tadi kan Farah cakap, bukan saja dapat melihat pameran kucing yang diadakan di sini, tetapi sebenarnya bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia kepada pecinta-pecinta kucing yang nak mengambil anak angkat di kalangan kucing yang terbiar. Saya nak bersama dengan seorang, ini individu ataupun figura yang sangat hebat pengorbanannya, bagaimana menyelamatkan kucing-kucing yang terbiar sejak 2011. Dan ini Oten, antara kucing yang diselamatkan oleh Puan Azila Muhammad Ibrahim. Kita bersama dengan Puan. Assalamualaikum. Aktif betul anaknya. Okey. Mungkin boleh kita ceritakan jugalah bagaimana usaha sebenarnya mengumpulkan kucing-kucing yang terbiar dan dirawat, dijaga hingga sihat dan sebagainya. Okey, kucing ni kita jumpa sakit semua. So kita akan rawat dia. Lepas tu kita akan bawa untuk event lah, cari keluarga baru. Sebab kita tak akan simpan kucing-kucing. Kucing ni cuma transit di rumah kita sahaja. Sebenarnya bagaimana bermulanya, sebab 2011 dah lama tu, 12 tahun. Bagaimana bermulanya titik usaha Puan Azila sendiri? Okey, benda ni orang kata spontan sebenarnya. Tak tahu kan, kira bela kucing memang daripada kecil. Cuma yang start benda ni bila kawan minta tolong, dia tak ada space. Kucing tu kepala berulat, kalau tak silap nama dia. Raja ke apa nama kucing tu, saya pun lupa, dah lama kan. Kepala dia berulat, dia tak ada space, lepas tu kena jaga sungguh-sungguh. Itulah budak tu lah punca bermulanya. Jaga kucing sakit, belajar semua. Tapi untuk rawatan kucing sakit ni sebenarnya DVS banyak membantulah. Cara-cara yang betul untuk rawat kucing, macam mana, kucing apa yang kita perlu boleh rawat dan kucing apa kita yang tak boleh rawat. Dia ada kucing kita tak boleh nak rawat, sakit sporo ke macam itulah. Okey, hari ini untuk hari yang terakhir kalau di Plaza Shah Alam ini, kalau di atas ni pameran ni Mak ni pun yang diselamatkan juga Yang ni kita jumpa dia dengan fungus, kutu, bulu dia tak macam ni lah cakap. Ini kita bawa sebab kita nak tunjuk pada orang daripada zero ke hero. Jadi public boleh tahu macam mana orang kata kita bela daripada biasa boleh jadi macam ni. Jadi kita tak perlulah beli kucing yang mahal. Jadi orang kata kita boleh adopt. Orang kata adopt lagi bagus dan rasa dia lagi orang kata tak boleh digambarkan lah keseronokan bila kucing tu boleh jadi sihat macam ni. Baik, ini Oten yang menjadi pameran. Maknanya tak boleh lagi tak boleh adopt lagi Mael. Di bawah ni, okey, kalau dapat tengok, ini antara informasi yang diberikan. Kita ada 3 ekor ni, namanya Bell. Umurnya 5 bulan. Lelaki, jantan, maaf playful, mudah mesra. Mesra untuk kanak-kanak dan warga remas. Tidak sesuai untuk rumah apartmen dan bervaksin dan sebagainya. Jadi ini antara yang boleh kita ambil usaha untuk menjadikan anak angkat kucing-kucing ni. Baik, Puan Azila, kita nak round dulu. Nak bawa Mak ni boleh tak? Boleh. Mak jom kita jalan Mak ni di samping itu juga, kalau tengok di sini antara keunikannya, kat belakang tu saya nak bawa Mak ni. Nanti jalan tengok ada ayam, ada arnab di dalam satu kawasan yang sama. Okey, jom. Boleh? Mak jom. Apa? Kita jalan. Kita jalan, okey, jom. Sini, Mak. Dia tak mau jalan. Okey, tak apa, kita pergi situ lah. Memang dia tak nak jalan ke? Dia nak ni. Dia kena tu sikit badan dia ni lain macam sikit juga ni. Weh, berat boleh tahan. Okey, di belakang tu ini antara kucing yang saya rasa pelbagai spesies dan pelbagai jenis yang kita boleh lihat. Mana ownernya? Mana? Assalamualaikum. Siapa nama? Wan Rahayu. Okey. Hari ini berapa ekor kucing yang dibawa? 14. 14 ekor daripada? Ohio Catering, daripada Ceras. Sebenarnya berapa banyak lagi kucing yang ada di rumah? Ada 6 ekor lagi je. Okey. Ini antara yang kita dapat saksikan. Sebenarnya dalam mana yang paling unik sebenarnya? Tahulah. Yang mudah mesra kalau kita pergi belai. Ni, siapa nama ni? Ni Dolly. Dolly? Okey, antara keunikan kucing Dolly ni, namanya Dolly. Okey, apa kalau misalnya kami ni kan yang amatur tentang kucing, apa yang sebenarnya kalau cara-cara nak pegang, cara-cara nak belai, kadang-kadang orang tahu nak pegang je kan. Tapi sebagai yang lebih pakar, bagaimana caranya? Hanya bahagian perut tu je lah sensitif sikit.
Kalau boleh pegang macam ni aje lah. Kalau bahagian perut dia orang takut agresif. Sensitif. Dia macam lelaki dia lah, sensitif lah dekat perut. Kalau lelaki perut sensitif, kucing pun sama. Cameraman, perut tu tarik sikit nafas tu Okey. Dan hari ni memang untuk sebagai pameran je ke ataupun ada buat usaha untuk ni adopt ke? Ini semua ni kucing-kucing yang pedigree. So kita akan rehome dengan fees lah. Kalau paling mahal sebenarnya jenis yang mana? Ini sama je. Harganya, harga lingkungan? 5,000 hingga 10,000 macam tu lah. 5,000, 10,000 macam dah hantaran. Okey, kita nak pusing sembang-sembang Okey, kita tengok sikit lagi. Mana lagi? Ini lebih tenang ya. Keadaan mereka lebih tenang ya. Macam pagi-pagi macam minum kopi dengan lagu jazz. Tengok mereka tenang je. Siapa tuan ni? Comel je. Okay, siapa nama puan? Aisyah. Puan Aisyah. Okey, hari ni berapa ekor yang dibawa? 10. Jenis apa ni? British short hair golden shaded. Saya tengok mereka lebih tenang ya. Apa tips? Pagi-pagi dia tenang agaknya. Tapi kejap lagi bila dah okey sikit dia huru-hara juga sebab dia kitten agak aktif sebenarnya. Maybe pagi kot. Saya nak tanyalah sebab bila tengok kan tak semua orang ada minat seperti ini. Apa yang membuatkan puan ada minat ini dan kepuasannya? Saya rasa saya memang daripada kecil suka kucing. Memang hobi saya tengok kucing tu saya rasa tenang. Jadi that's why macam sampai sekarang pun saya dah ada anak pun anak saya pun suka kucing. Okey, terima kasih di atas perkongsian ini. Betul lah tenang. Anak pun tenang. Comel je anak. Siapa nama ni? Yusof. Mana yang kegemaran? Your favourite? Yang atas tu. Atas apa nama dia? Cipta. Cipta? Cipta mana? Tunjuk mana satu. Show me. Which one? Cipta. Okay, can you take it? Open the door and you show me to Cipta. Cipta? Okay. Oh, bukan kaleng-kaleng ya guys. Namanya Cipta. Okey. Hari ini kita bawakan lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, sebenarnya banyak lagi. Tapi Farah tak boleh nak bawa kalian untuk melihat di sini. Datang ke Plaza Shah Alam hari yang terakhir. Bawa anak-anak, pastinya mereka akan suka. Okey. Selepas ini kita nak bersama rakan tugas di Seri Pentas. Yang Seri Pentas tu mai lah datang lepas ni. Tak rugi. Okey, terima kasih. Bersama dengan rakan di sana. Silakan. Kebiasaannya, apabila sebut sahaja kafe kucing, tentu terbayang sebuah kafe dengan suasana dan sajian yang moden sambil ditemani kucing-kucing yang comel. Berbeza dengan sebuah kafe yang terletak di Seri Rampai, Kuala Lumpur, Seri Talam Cat Cafe terkenal dengan keunikan kuih muih tradisional Melayu. Diasaskan pada tahun 2003, kafe ini dahulunya dibuka secara kecil-kecilan. Namun, disebabkan sambutan yang menggalakkan, kafe ini akhirnya berpindah ke kawasan yang lebih luas. Zaitun Abdul Mayas, 60 tahun, adalah figura yang bertanggungjawab menyediakan kepelbagaian kuih talam yang lazat. Sebagai pemilik kafe, dengan tenaga kerja seramai 5 orang, kafe ini dibuka setiap hari bagi memenuhi permintaan pelanggan. Selain keenakan kuih muih, paling istimewa, kafe ini turut popular dengan kucing-kucingnya sebagai tarikan utama. Terletak di bahagian atas kafe, galeri kucing dengan keluasan 1,200 kaki persegi memberi peluang kepada pengunjung untuk bermain-main dengan si comel di sini. Lebih menarik, kucing yang ada di sini adalah kucing jalanan yang diselamatkan daripada pelbagai jenis baka. Ada 120 ekor kucing yang manja dan mesra menanti sesiapa sahaja yang datang. Inisiatif menjadikan ruang atas kafe sebagai pusat perlindungan kucing jalanan adalah disebabkan rasa kasihan dan simpati Zaitun terhadap haiwan kesayangan Rasulullah itu. Mula-mula saya buka kafe ni lebih kurang dalam 10 tahun lah. Selama 10 tahun saya buka kafe ni. Mulanya saya asaskan saya cuma nak orang tua je. Tak nampak masa tu. Tapi bila saya tengok, saya nampak kucing gelandangan. Mana yang saya jumpa kucing gelandangan tu, saya tengok konsep saya ni boleh dikombinkan dengan kafe.
Dengan suasana galeri yang selesa, jika dilihat tentu tidak percaya bahawa setiap kucing di sini adalah kucing jalanan yang diselamatkan. Setiap bulan, sebanyak RM15,000 diperlukan untuk menampung kos makanan kucing, pasir dan rawatan. Kewangan bagi perbelanjaan kucing itu pula diperolehi daripada hasil jualan di kafe. Pembelanjaan kucing ni hasil daripada kita berniaga kuih talam tu lah. Perbelanjaan dia lebih pada ni lah. Kadang-kadang sampai RM4,000. Dengan hospitalnya kadang-kadang RM5,000. Dengan hospitalnya lagi, dengan ninya, sakitnya lagi. Kucing yang tidak sihat akan ditempatkan di bilik sakit khas dan diasingkan daripada kucing lain. Setiap kucing dijaga rapi dengan diberikan suntikan vaksin secara berjadual serta pemeriksaan berkala. Yang bersihkan kucing setiap hari. Kita adalah dana sikit-sikit yang kita perolehi daripada hasil orang datang ke galeri itu. Azizah Usop dan Maimunah Abdul Aziz adalah antara pelanggan tetap yang sentiasa berkunjung di galeri kucing ini. Bukan sahaja untuk bermain-main dengan si comel bagi meluangkan masa lapang, tetapi mereka juga adalah peminat kuih talam di kafe ini. Di samping tu dapatlah makcik pun minat kucing kan, sayang kucing. Adalah berkesempatan menengok kucing-kucing berbagai-bagai jenis kan. Rasa seronok lah. Makanan pun, makanan saya datang sini makan. Sedap makanan-makanan Sri Talam. Masakan sini okey, alhamdulillah. Macam tu, pandai. Okay, jadi untuk pengetahuan para penonton di luar sana, aktiviti seperti ini iaitu membelai-belai kucing, meluangkan masa dengan kucing adalah salah satu aktiviti yang dapat menghilangkan rasa stres dan juga tekanan. Walaupun kucing-kucing ini daripada kucing-kucing yang kita ambil daripada luar, tetapi mereka di sini dijaga dengan baik dan diberikan penjagaan yang sangat sempurna. Selain mengusahakan kafe untuk menampung kehidupan, usaha Zaitun dan pekerjanya dalam menyelamatkan kucing jalanan melalui kafe ini juga boleh memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai sifat peri kemanusiaan dalam menyayangi haiwan. Agar satu hari nanti, kebajikan semua kucing akan terjaga dan tiada lagi kisah kucing jalanan yang diabai dan didera oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Awak tu main ke kacau dia ke? Kacau dia sebab dia macam malah layan kita je kat sini. Janganlah paksa. Kita tak dia kena masuk juga dengan kita. Masuk TV ni awak. Okey, tadi kami bawakan berkenaan dengan kucing. Pagi ini memang kucing saja dan kita nak kongsikan antara komen yang diberikan oleh anda semua di Facebook kami. Ramai sekali pencinta kucing ramai. Pencinta kucing seperti Dayah lah kan awak pun sama kan? Jom kita baca. Antara komennya yang ini yang kami nak kongsikan yang anda telah titipkan di Facebook kami, Dayah, daripada Nia Dania. Saya ada 13 ekor kucing. Jaga kucing ni memang mental kena kuat dari segi perbelanjaan, rawatan klinik. Ada setengah orang tak mampu jaga kucing, buang kucing merata-rata. Sedih, memang sedih. Saya selagi boleh jaga kucing, jaga sampai bila-bila. Masya Allah. Nia, terima kasih. Betul. Semoga awak sentiasa dilindungi, diberi kemudahan dalam menjaga kucing. Kan ini pakai rezeki. Kucing ni kan haiwan kesayangan. Betul. Kan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ada sikitlah ni Apa dia? Kita kan berkenalan hanya di muka buku. Dah lupa tadi. Okey, itu satu. Saya bagi lagi satu lah. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Kenapa kami nyanyi lagu ni? Ini penyanyi ini adalah Najwa Latif. Ya, bekas presiden single yang telah pun berkahwin dan membuat semua orang rasa bersemut nak berkahwin. Betul. Jadi Kokok kan ada tumpang de tu. Ya, sebab saya bagus Kokok jumpa dengan Najwa Latif supaya mungkin Kokok pun lepas ni tidak single lagi. Okey. Apa kata kita saksikan tumpang de bersama dengan Najwa Latif. Nama diberi Nurahikin Kamilin. Ramai panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi tumpang de kali ni nak cari si penumpang hati. Guys,
Walaupun kita dah masuk tahun 2023, tapi korang jangan lupa tahun 2022 kita pernah ditipu dengan satu perkara ni. Mana ada dating? Elok sikit mak saya tengok tau. Tadi saya tak dating. Sebenarnya saya study group. Tiba-tiba, sehidup semati kita menjanjikan bahagia untuk kita berdua selamanya. Katanya dia ni presiden single. Siapa nak jadi presiden single? Tak apa. Awak boleh jadi presiden single. Saya pula jadi presiden single. Dia suruh ganti weh. Saya pass button. So, Najwa Latif in the house guys. Itulah cinta yang satu, cinta di muka buku. Saya seorang yang takut eskalator. So saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5 baru saya naik eskalator. Sebab selipar saya pernah putus dekat eskalator waktu kecil. So dia macam trauma. So bila naik tu kita akan kira sampai sekarang. Baru berasannya saya seorang yang non-stop bekerja, workaholic. Saya suka makan pedas. Saya pernah masuk hospital sebab makan cili terlalu banyak. Saya biasanya ada satu habit, sebelum saya nyanyi, saya kena makan nasi. So sambil saya makan, saya memang makan cili banyak. So waktu nyanyi tu, tiba-tiba dia macam, biasanya dia attack dekat appendix. So kita masuk hospital. Saya mungkin ada juga yang tak tahu, saya tengah sama PhD. Wah, tahniah. PhD. Madam. Madam. Doakan saya semoga dapat habis lah, InsyaAllah. Amin. Saya sangat suka driving. Kalau tahu, saya bekerja kat Kuala Selangor. So perjalanan daripada rumah saya dalam sejam. So hari-hari memang sejam pergi, sejam balik. Saya memang enjoy driving. Dia macam nak healing lah kan? Macam healing gitu. Boleh kongsikan perkembangan terkini macam mana sekarang? Ada lagu baru ke? Perkembangan terbaru, baru je keluarkan lagu bersama dengan Aqua. Itu lagu Aqua lah. Saya cuma rakan duet. Tajuk lagu tu Suti. Itu adalah lagu Aqua melamar saya. Lepas kita orang bertunang, Aqua mungkin waktu tu dia rasa macam dia nak sweet-sweet sikit kan. Tiba dia macam main lagu dan dia buat lagu tu untuk melamar saya. Kira lagu tu random lah, tak plan pun. Tak plan pun. Sayang, sudikah engkau mengawini diriku menjadi suamiku. Jodohku di depan mata, in the night ataupun buta. Kaulah jawaban pada aku punya doa. Amin, amin, oh, oh. Saya kenal dia melalui kakak saya. Pada tahun 2019 main kakak saya dah suruh saya tengok-tengok YouTube channel Aqua Arifin ni. Sebab waktu tu kita orang ada satu lagu, tajuk tu dua. Dan waktu tu memang plan nak keluarkan lagu tu seorang. And then lepas tu macam bila borak, kakak macam cakap akak rasa akan nak cari orang yang boleh rap dalam lagu ni. Step by step guys. Kita dah approach dengan bismillah. Alhamdulillah. Salah. Wawa lah macam nak confess. Kira Wawa dah collaborate dengan dia. So santakan lagu dulu. Waktu dalam proses buat lagu tu, Wawa dah minat lah tengok Aqua ni. It's now or never. At least Wawa dah try. Wawa dah cuba bagi tahu apa perasaan Wawa kan. And Wawa waktu tu macam, okay, kita kena jujur kehidupan ini. Sekali waktu confess tu, tiba-tiba dia pun cakap dia suka tapi dia perlukan masa. Sebab kita perempuan mestilah kita nak yes ataupun yes. Yes, betul. 9/1/2021 Aqua pula confess. Waktu tu lah baru kita nak cakap, okay, let's get serious. Dia tengok macam video korang. Contoh, aku dia akan bagi love, tapi Najwa Latif dia akan bagi macam ni. Macam kena friend zone. So macam mana ni? Wawa ni yang confess. Tapi kenapa dia macam jual mahal? Cuba terangkan. Sebab dulu saya tak dapat buat benda-benda tu. So sekarang lepas kahwin kita all out lah. Sebab waktu kita orang buat lagu Tak Kisah Pun dulu, bila orang cakap okay buat love, dua-dua buat love, kita orang memang automatically saya buat good, aku buat love. So sebenarnya aku dah suka saya waktu tu kan. So aku tak nak bagi tahu. Kiranya macam Aqua Arifin ni dah terperangkap lah dalam hidup Najwa Latif lah. Itulah, dia tak ada pilihan. Cute couple lah korang. Alhamdulillah. Nanti awak pula. Nak kahwin tak dah jumpa maziat dah tepi tu. Jom. Dalam banyak sayur apa yang kena friendzone? Ada saya kena friendzone? Kesian saya tu. Sayur apa? Timun. Sebab? Timun tapi mesra. Astaghfirullahaladzim. Okay, kita boleh play game lain. Okay, next. Binatang apa yang tak berlakon? Monyet? Tidak. Tapi tu? Tapir. Sebab? Dia tak berlakon sebab kerja belakang tabir. Dalam banyak bahagian kereta, bahagian kereta apa yang paling kurus? Brake. Betul! Sebabnya? Brake tak makan. Binatang apa yang berasal dari Perak? Kera. Tak ada. Habis tu?
badak air. Sebab badak air in English apa? Hippopotamus. Hippo berak. Ya Allah. Hippopotamus ya kawan-kawan. Gerak hippo berak. Saya sekarang mengajar di Unicel Bestari Jaya. Saya mengajar bahasa Inggeris. TESOL. TESOL, betul. Pernah tak masa mengajar, lecturer aku Najwa Latif nak nyanyi sikit boleh tak? Ada tak macam tu? Ada, tapi kalau yang memang strict nyanyi tu saya akan terus cakap lah, it's not funny. Saya garang sikit. Oh ya? It's not funny. Tapi kalau macam waktu tu situasi tengah kelakar nak kenakan saya boleh lah. Tapi kalau waktu tu serius tiba-tiba dia nyanyi, memang nak kena lah. Najwa Latif sekarang ada 2 job, penyanyi dan pensyarah. Sebenarnya mana dua pekerjaan ni, sebenarnya mana cita-cita Wawa? Cita-cita saya memang nak jadi pendidik lah. So lecturer tu memang the main priority. Sekarang bila menyanyi ni hobi lah. So kalau ada weekend adalah, kalau tak ada kita enjoy lah macam biasa. Dah 11 tahun dalam industri, 10 tahun. So perasaan bila dah 11 tahun, bila orang ingat lagu Najwa Latif sampai sekarang? Saya sangat terharu lah. Saya cakap saya sangat tersentuh bila kita datang mana-mana saja sebenarnya dan jumpa orang dan orang nyanyi dengan kita. So awak rasa sangat appreciated. Award apa yang paling best? Award bila orang boleh nyanyi sama-sama lagu kita rasa macam wah, ini sangat bernilai. Dia macam priceless yang tak boleh digambarkan dengan apa-apa pun. Mungkin ramai setuju, tapi mungkin tak senang. Dah dengar sayang, kalau ia dah hilang, buat apa kau kenang? Bertenang. Betul. I don't plan to be number one. I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day one. Kau ada di kala suka, di kala ku duka. Sahabat. Betul. Kaulah yang di situ, setia menungguku. Kaulah yang satu, menjadi sahabatku. Kini ku bangkit, membuktikan yang aku tak sakit. Kosong. Okay. Betul. Dia betul diperhatikan, kau cari cara putar balikan, kau jadikan diriku kosong, kosong. Bertemu di Facebook beberapa hari kemudian. Hai, mungkin gua comel kot. Ajak ku jumpanya di KL. Untuk dia. Betul. Aku yang patut memberinya segala, kerana aku mampu, ya aku mampu melakukan apa-apa saja untuk dia. Untuk dia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menyokong dan suka dengar lagu-lagu saya. Terima kasih banyak. So, Najwa Latif, thank you so much. Semoga yang baik-baik dan semoga dipermudahkan segala urusan Najwa Latif. Terima kasih juga. Alright, bye. Pernahkah kau merasa lebaran yang hadir tiba-tiba setelah memutuskan apa mungkin terjadi denganmu? Sakit yang tidak terlihat sembunyi di sebalik jasad, bukannya karena kurangnya iman, bukan karena tiada Tuhan. Pernahkah kau merasa kebas tanpa perasaan, namun mampu tersenyum seperti orang biasa? Tanyakan kabar mereka, di luar senyum gembira, di dalam derita. Jika tiada kata yang baik, lebih baik mendiam, berdiam saja. Sakit yang tidak terlihat sembunyi di sebalik jasad, bukannya karena kurangnya iman,
bukan karena tiada Tuhan. Tanyakan kabar mereka, di luar senyum gembira, di dalam derita. Jika tiada kata yang baik, lebih baik mendiam, berdiam saja. Tanyakan kabar mereka, di luar senyum gembira, di dalam derita. Itu dia Amir Jahari. Wow. Mantap. Sejujurnya, selalunya saya dengan Hanif dah standby kat tepi. Tapi kami dekat depan tadi, saya macam Amir ni jujur. Terbuai. Saya terbuai lagi-lagi dengan lirik anda. Betul. Adakah lagu ini tentang menasihati orang ramai untuk bertanya khabar untuk mereka yang mungkin di luar nampak happy tersenyum, tetapi sebenarnya hati mereka menderita. Wow. Betul, Masya Allah. Betul, Amir? Betul. Sekali saja saya dengar Amir, saya terus rasa jatuh cinta. Dah dapat dah, Alhamdulillah. Sebab lagu ni saya create untuk awareness mental illness. Ya. Sebab dekat sekarang ni kita sebelum ni kita ada COVID yang melanda kita kan. Dan kebanyakan orang menderita, tak ada kerja, tiba-tiba kena duduk rumah dan sebagainya. So sekarang ni kita dah lepas fasa tu, endemik dah. Tapi dalam fasa endemik ni juga saya perasan yang ramai yang menderita tapi diorang macam cuba untuk nampak happy dekat luar. Sembunyikan. Disebut sembunyikan. Jadi saya buat lagu ni untuk korang semua bertanyakan khabar. Pada kawan-kawan, keluarga, siapa yang lama dah tak tanya khabar tu, korang tanyalah khabar. Dan kabarnya ada berduet juga lagu ni bersihnya ya? Betul. Lagu ni asalnya berduet dengan seorang artis dari Sarawak yang underrated. Nama dia Lid B. Dan saya berjumpa dengan dia dekat satu program. Dan saya memang dah letak niat awal dah masa tu 2019 2020. Masa pandemik tu kan. Saya letak niat, nanti kalau dia dah lepas program ni, saya nak panggil dia untuk berduet satu lagu. Dan dapatlah inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ini antara yang terbaru juga. Okey, Amin, dalam kita berborak-borak ni dah ya. Jangan lupakan yang sebelah tu, siapa namanya yang sebelah tu ya? Nama sebelah ni Syahir. Syahir. Dia adalah musician saya yang barulah. Baik. Okey, dan kiranya saya sealiran dengan mesej lagu tadi. Saya nak bertanya pada Amir. Amir, apa khabar? Apa khabar? Apa khabarnya sekarang ni, Amir, apa khabar? Alhamdulillah, saya surviving dan sekarang ni saya mengajar songwriting secara online. So siapa-siapa yang nak belajar dengan saya, masih ada pendaftaran masih dibuka. Slot-slotnya. Sebab saya pun selalu FYP tau, TikTok Amir Jahari ni. Dia kata siapa nak lagu, saya boleh bagi lagu kan. Ini tawaran kepada semua. Jadi Amir sekarang lebih membuka ruang kepada mereka yang nak berkarya, atau pintu itu dibuka untuk semua orang bersama dengan Amir, atau macam mana? Okey, yang tu saya gelar dia sebagai servis cipta lagu. Okey, sekarang ni kita tahu yang kita ada media sosial dan sebagainya kan. So ramai orang dia nak lagu untuk wedding, dia nak lagu untuk maybe program sekolah dia ataupun ada sektor kerajaan yang nakkan lagu untuk contoh macam last time saya dapat satu tawaran untuk buatkan lagu kepada Polis Diraja Malaysia. Dia orang ada buat pertandingan choir something. Dia minta saya buatkan lagu. Jadi benda ni juga saya buat untuk meringankan orang-orang yang nak bina career sebagai seorang artis, sebagai seorang singer-songwriter, sebagai seorang singer, penyanyi. Jadi saya buka servis ni dengan harga yang berpatutan. Baik, okey Amir. Jadi saya pasti peminat-peminat Amir daripada dulu lagi dengan lagu-lagu Amir kan, mereka tertanya, ke mana hilangnya Amir? Maksudnya mungkin tidak nampak di pentas utama, tapi Amir katanya di belakang tabir banyak servis lagu, mengajar. Cuba Amir kongsikan sikit untuk semua ni Amir. Okay, saya menghilang 2018. Saya decide untuk tidak berada dalam industri masa tu. Saya ada buat announcement juga yang saya berhenti dari music industry buat sementara. Dan masa tu saya menggunakan nama alias lain, Hamba. Hamba, betul? Jadi masa tu sebenarnya
saya sendiri mengalami masalah mental tu. 2018 sampai 2020 masa pandemik tu. Dan dengan berjumpa dengan yang pakar, kawan saya ada seorang psikiatris, dan lepas saya dapat nasihat daripada dia, saya terus cuba untuk cope dengan saya punya mental illness tu. And alhamdulillah sekarang ni dah kembali, dia tak adalah hilang, dia akan ada. Cuma pandai kawal ke tak pandai, itu je lah. Betul. Dia akan bangkit untuk kembali mewarnai industri seni, Amir. Betul, insyaAllah. Selamat kembalilah, boleh kita cakap macam tu ya? Ya, betul. Di set Malaysia hari ini, Amir kembali. Yes. Tentunya Amir, apa mesej anda sampaikan di dalam penulisan lagu, bagi saya sangat memberi inspirasi. Jadi mungkin boleh beri inspirasi kepada peminat anda. Silakan. Okey, kepada korang semua yang dekat luar sana, siapa-siapa yang mengalami penderitaan, simpan seorang-seorang apa semua kan, jangan takut untuk bertanya kepada yang pakar. Kalau korang ada rasa macam simptom-simptom mental illness tu ada dekat korang, jumpalah kepada yang pakar. Jangan takut sebab dia orang tak makan orang. So, ramai pesakit kan, mental illness ni dia orang takut untuk berjumpa yang pakar. Jadi jangan takut sebab dia orang saja yang dapat bantu kita. Sebab yang lain dia orang boleh bagi nasihat. Dia orang boleh jadi stigma masyarakat sekarang ni kurang iman, apa semua kan. Jadi benda ni sebenarnya tak ada kaitan pun. Mental illness adalah penyakit. Dia bukanlah satu masalah iman. Maksudnya perlu untuk kita tidak menjatuhkan hukuman terhadap seorang apa saja mereka lalui. Terima kasih banyak-banyak Amir. Buang stigma tu lah. Mana tahu nanti kita ada episod boleh panggil Amir untuk isu ini kan? Boleh, insyaAllah. Amir, all the best ya sekali lagi. Baik. Alright. Hanif, dengan cerita awak ada event malam ni? Betul, malam ni kita akan bersama dengan Harian Metro bersama dengan TV9 buat julung kalinya akan menganjurkan anugerah ikon sukan Harian Metro ataupun AIS yang mengiktiraf dan meraihkan kejayaan serta pencapaian penggiat-penggiat sukan negara. Saksikan anugerah ikon sukan Harian Metro yang dihoskan oleh Cik Puan Salimah Ibrahim dan juga Fahrin Ahmad serta penampilan barisan atlet negara dan juga selebriti-selebriti terkenal pada malam ini bermula dari jam 8.30 malam. Saya pun akan ada di sana lah 7.50 malam, kapet merah bersama dengan Masilah Hasan. Terbaik. Jadi pada anda, esok sebenarnya topik sangat menarik itu tentang calories deficit. Nak kurus atau sihat? Saya suka topik ini. Ya, betul. Okey, dan sebenarnya kita ingin tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Amir dengan lagu yang sangat popular pada suatu masa. Tanpamu. Silakan Amir. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Selamat hujung minggu. Selamat pagi semua, dengarkanlah nada, suara dan irama yang menyakitkan telinga. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih, karena kaulah penyelamat yang akan sentiasa di hati. Saat 7 pagi